Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang hari ini kita akan cerita tentang penggunaan label pemakanan lah. Okey, sebab kalau boleh kita sekarang ni kena jadi pengguna yang bijak. Sebab dekat label pemakanan ni kita boleh dapat banyak sangat maklumat. Okey. Jadi saya ada bawa kotak susu saya hari ni. Okey. Biasa kalau pergi kat pasar raya sempat tak tengok label pemakanan tu sebenarnya? Kalau yang sempat tu baguslah. Tapi biasanya kadang-kadang tari luput pun dia tak tengok kan? Dia main ambil je. Balik rumah baru perasan dah expired rupanya. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat kita kata makanan yang berbungkus lah atau makanan yang sedia dimakan, minuman yang sedia dimakan, kebiasaannya dia akan ada inilah front of pack, kita kata icon front of pack FOP. Okey, icon pack hadapan. Okey, lepas tu kita ada logo ni. Ini benda baru logo pilihan lebih sihat. Cumanya yang ni masih lagi yang lama. Kalau yang baru dekat bawah ni dia dah tulis pilihan yang lebih sihat lah. Okey. Alright. Jadi itu yang kat sebelah depan. Okey, kalau dekat tepi atau belakang dia biasanya dia akan ada ini ruang panel maklumat pemakanan. Okey. Panel maklumat pemakanan ni sebenarnya dia sangat berguna sebab kita boleh tahu okey, banyak benda dalam maklumat dekat sini. Okey, kalau kita tengok panel maklumat pemakanan ni dia ada 3 kolom kolom yang pertama adalah kolom nutrien ataupun zat, yang mana kebiasaannya dia akan ada tenaga, karbohidrat, protein, lemak dan mungkin akan ada kalsium atau vitamin lah. Okey, dan kolom kedua biasanya adalah untuk setiap 100 ml ataupun 100 gram. Okey, lepas tu kolom yang ketiga adalah untuk setiap hidangan ataupun untuk setiap sajian. Okey, contoh macam susu ni. Kalau kita beli yang 1 liter, kan 1 liter tu untuk setiap satu sajian biasanya dia akan tulis kat sini lah berapa banyak untuk sekali minum. Contohnya 200 ml, yang mana bersamaan dengan 1 gelas. Okey, jadi kalau kita minum 1 gelas susu tu, kita akan dapat tenaga sebanyak inilah 130 kalori. Lepas tu dia punya kandungan lemak untuk satu gelas kandungan karbohidrat dia untuk satu gelas susu tu adalah 12 gram. Okey, itu fungsi kolom setiap hidangan. Maksudnya satu gelas susu, inilah dia punya berat nutrien yang kita dah ambil. Okey, yang kolom yang 100 ml atau 100 gram ni dia guna untuk kita bandingkan makanan atau minuman yang sama tetapi dari jenama yang berbeza. Kan contoh susu lah, susu ni dia ada banyak jenama kan. Jadi kalau kita nak tahu susu mana yang lagi rendah gula, mana yang lagi rendah lemak, kita gunakan kolom ni untuk bandingkan. Dia tak boleh bandingkan susu dengan jus buah, tak boleh. Dia sebab dia makanan yang berbeza, minuman yang berbeza. Dia kena makanan atau minuman yang sama, jenama yang berbeza. Okey, lagi satu kalau kita tengok kat sini dia ada jumlah hidangan. Biasa kalau kita beli makanan dalam pack, contohnya biskut, kadang-kadang kita tak tahu satu pack besar tu dalam tu ada berapa banyak kan. Jadi kat sini kita boleh tengok dia ada berapa bungkus. Contohnya yang ni, kalau susu ni kalau kita minum 200 ml ataupun 1 gelas, kita boleh ambil lebih kurang 5 kali. Tu dia. Sebenarnya dia dah ada dah semua kat sini. Okey, selain daripada tu yang kita boleh tengok adalah ramuan lah. Ramuan ni maksudnya apa yang ada dalam makanan tu. Biasanya dia akan susun ramuan tu daripada yang paling tinggi kepada yang paling rendah. Kalau ini dia susu sajalah. Jadi kalau macam susu, contoh susu berperisa, kita boleh tengok dia akan tulis gula kat mana. Kalau gula tu perkataan awal untuk susu tengah makanan, maksudnya benda tu sebenarnya banyak gula. Saya bagi contoh mudah, sos cili. Balik ni cuba tengok sos cili, gula tu duduk kat mana. Sebenarnya sos cili tu dia banyak gula. Okey, alright. Satu lagi yang saya nak promote adalah inilah kita kata hidangan pilihan yang lebih sihat. Okey, pilihan lebih sihat ni maksudnya bukanlah makanan ni sihat, tak. Kalau makanan yang contoh susu ni, kalau kita bandingkan dengan jenama yang lain, dia tak ada logo ni. Kalau yang ada logo ni, dia adalah pilihan yang lebih sihat. Maksudnya kita tak perlulah nak tengok belakang kan. Biasanya kalau dia ada logo ni, dia pilihan lebih sihat. Dia ada kriteria dia perlu penuhi untuk dapatkan logo ni. Biasanya dia punya, kalau susu, dia punya kandungan gula dia kena kurang daripada 5 gram. Dan dia ada kriteria untuk kalsium jugalah. Sama juga dengan air jus buah. Minuman biasanya gula dia kena kurang dari 5 gram baru dia dapat logo ni. Sebenarnya sebab tu hari tu ada isu orang cerita, orang berpersoalkan kenapa minuman isotonik boleh dapat pilihan lebih sihat tu. Sebenarnya kita bukan nak cakap benda tu sihat, tak. Sebenarnya kalau kita bandingkan minuman isotonik A dengan isotonik B, kalau yang A tu ada logo pilihan lebih sihat tadi, maksudnya kandungan gula dia lebih rendah.
Dan buat masa ni kita ada lebih kurang 380 lebih lah makanan dan minuman yang dah ada dapat logo pilihan yang lebih sihat. Kalau nak maklumat lanjut boleh kita pergi kunjungilah website nutrition.gov.my untuk dapatkan list penuh tu tadi. Okey, alright. Jadi untuk kita kata untuk menurunkan berat badan, penting jugalah untuk kita tahu apa yang kita makan, terutama makanan ataupun minuman yang berbungkus tadi.